alaihi wasallam. Okey. Dalam ni dia kata innahu sallallahu alaihi wasallam. Mana? Bukan. Kedua tu. Kata sandarannya hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan lain daripada Bukhari, lain daripada Muslim. Annaha kanat tahakkul maniyya min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa yusalli fi. Tengok ya. Annaha, hadis riwayat daripada Siti Aisyah. Aisyah ni annaha, bahawasanya Aisyah ni kanat, adalah ia Aisyah tu tahakku. Tahakku maksudnya ialah menggaru-garu. Tahakku tu mana? Menggosok-gosok, menggaru-garu. Al-maniyah, air mani yang kering, min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul Aisyah pun ambil pakaian tu, ada bekas air mani tu, dia garu-garu, dia buang, lepas tu dia bagi Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun summa yusalli fi, kemudian Nabi sembahyang padanya, yakni dengan pakaian yang ada bekas air mani tadi. Itu menunjukkan apa tu? Menunjukkan air mani itu adalah suci. Baik. Sungguh pun air mani itu adalah suci, tapi dengan syarat. Dengan syarat pertamanya, jangan air mani itu bercampur dengan sesuatu benda lain. Jangan bercampur dengan sesuatu yang lain. Umpamanya bercampur dengan mazi. Bercampur dengan mazi. Maka hukumnya air mani itu najis. Sebab dia bercampur dengan air mazi yang hukumnya adalah najis. Okey, satu. Yang kedua, syaratnya pula ialah jangan bercampur dengan air mani orang lain. Jangan bercampur dengan air mani orang lain. Maka itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiganya ialah air mani yang keluar pertama kali, yang pertama. Maksudnya bukanlah first time tu masuk first time. Maksudnya yang keluar mula-mula keluar. Yang tak bercampur dengan siapa-siapa tak. Dia keluar dengan tidak ada sebab lain. Keluar dengan sebab macam mana nak cerita ni? Keluar dengan sebab bukan dengan sebab ni bercampur dengan orang lain. Macam tu. Jadi keluar yang first time tu, yang tak bercampur dengan benda lain, tak campur dengan sesiapa. Maka itu tiga syarat yang jadilah air mani itu hukumnya adalah suci. Tapi kalau bercampur yang lain macam tiga syarat tadi, tak boleh. Air mani itu tetap hukumnya adalah najis. Baik. Okey. Tengoknya. Tu syarat dia macam tu. Yang kata air mani itu hukumnya adalah suci. Dengan syarat yang tiga tadilah. Baik. Kemudian kata dia, tidaklah termasuk di dalam hukum najis. Tidaklah termasuk di dalam hukum najis jika benda yang keluar itu, yang keluar daripada kubur atau dubur itu keras. Seperti biji-bijian. Jadi katalah musim buah ni kan, ada orang makan buah rambutan, contohlah kan. Makan buah rambutan, dia telan biji rambutan tu sekali. Dia makan di sisi tu, lepas tu telan biji. Contohlah telan biji. Maka kan bila dia buang air besar, keluar biji rambutan tu. Tak hancur pun biji rambutan tu. Tadi macam asal rupanya. Jadi biji-bijian tu yang keluar keras keadaannya tu, maka dihukumkan tidak najis. Walaupun dia bercampur dengan najis sekalipun. Itu dinamakan apa? Itu dinamakan mutanajis.
sesuatu yang suci yang kena najis. Jadi sesuatu yang suci yang kena najis ni dihukumkan boleh dibasuh untuk menjadikan dia suci. Tu dikata sini, kalau keluar tu keras, maka hukumnya tidak najis. Kecuali lah yang keras tu adalah najis sendiri, keras, keluarnya keras. Macam orang buang air besar yang dia tu ada penyakit sembelit, keluar macam tai kambing. Itu memang najis lah. Itu makanan dia jadi keras. Ini tak. Ini memang contoh lagi ya. Contohnya kan, macam contoh pernah pergi Indonesia tak? Yang dinamakan kopi apa tu? Kopi luwak. Kopi luwak. Kopi luwak tu ialah kopi tai musang. Kopi luwak. Ada orang dia tak nak makan ni. Tapi pada sudut fiqahnya, kopi luwak tu suci tu. Kenapa kata suci? Musang tu dia makan kopi tu, dia telan. Dia bukan kunyah hancur habis biji kopi tu tak. Dia telan. Besok bila dia buang air besar, dia pergi toilet. Musang pergi toilet. Dia pergi toilet. Toilet dia tu buah pokok tu je lah pun kan. Dia pergi toilet. Dia pergi buang air besar. Keluar biji kopi yang tak hancur tadi. Maka biji kopi tu dihukumkan mutanajis sahaja. Tidak najis. Bukan dia jadi najis tak. Jadi mutanajis. Mana mutanajis tu maksudnya? Ialah benda yang suci yang terkena najis. Jadi yang tu bolehlah dibasuh dengan dicuci ikut hukum fiqh. Maka hukumnya adalah suci. Macam contoh orang tertelan duit. Contohnya orang tertelan duit. Tertelan duit. Telan. Telan 20 sen contohnya. Besok buang air besar ya. Keluar. Keluar. Bila keluar tu kan. Bila keluar tu. Ambil duit tu basuh. Pergi beli. Laku tak? Laku. Pasal apa? Sebab dia bukan menajis. Dia hanya mutanajis sahaja. Tuan-tuan pernah tak pergi ke hutan? Tak pernah lah. Saya macam-macam kerja dan saya buat dulu. Pernah jadi kerani syarikat pembalakan. Kerja masuk dalam hutan je. Jadi kan tahun berapa? Tahun 80-an tu. Lepas sekolah tahun 80-an lah. Tahun 80, 81 macam tu lah. Saya sementara lepas keputusan SPM tahun 79 tu kerja lah sikit. Kerja. Masuk kerja dalam hutan. Kerja sebagai kerani syarikat pembalakan masa tu. Kerja saya sukat kayu balak tu nak potong berapa, berapa ukur lilit, tu nak kira duit lah tu, nak kira timbangan, nak kira tu nanti nak jual tu kena ikut tu. Dia ada buku dia. Bukan nak ceritanya tu, nak cerita. Tuan-tuan pernah tengok tak gajah makan durian? Dalam hutan tu kan dia ada dinamakan durian pasai. Kalau tuan-tuan pergi ke tempat orang jual durian, tempat orang asli, kalau kat Perak ni banyaklah, dekat Sungkai ada, dekat Sling Village ada, kat Perak lah. Kalau dekat Selangor saya tak tahulah kat mana. Tapi kalau kat Perak banyaklah, dekat Sungkai ada, dekat kampung-kampung orang asli kalau ada durian, maka adalah namanya durian pasai. Yang durinya panjang-panjang, cuma panggil durian hutan tu. Ada yang panggil durian pasai, ada yang panggil durian monggai. Jadi itu bahasa orang lah, saya ikut je lah. Jadi kan gajah ni dia makan durian tu, dia bukan macam harimau makan durian. Harimau pun makan durian tau. Kalau harimau makan durian, dia makan isi tu, dia koyak kulit tu. Kalau nak tahulah, nanti kalau tuan-tuan kalau lah pernah nanti pergi dalam hutan tu, tengok ada apa? Tengok ada durian tu, kemudian nampak tersusun je biji dia, elok berkumpul aja. Dia punya kulit dia tu macam bunga, kelopak bunga terbuka macam tu.
tidak bersepah-sepah. Itu yang makan tu apa? Itu bukan orang yang makan tu. Itu yang makan tu harimau tu. Tapi kalau gajah makan durian, dia telan sebiji dia telan. Sebiji dengan duri-duri tu, dengan biji-biji, dengan kulit-kulit dia telan macam tu. Besok dia buang air besar, keluar sebiji durian. Macam tu. Tu saya pernah tengok tu depan mata saya lah. Sebab tu saya berani cerita. Jadi kan, ambil durian tu, memanglah di kulit tu ada apa? Adalah makanan dia, daun-daun tu adalah macam baik durian kan? Adalah. Tapi durian tu tak boleh kata najis. Pasal apa? Sebab dia keras. Jadi ambil basuh kulit tu, isi tu boleh makan tak? Boleh. Pasal apa? Dia tak pecah pun. Kalau tak lalu bagi pada orang. Jangan cerita ini durian tak gajah. Jangan cerita. Benda-benda tu hukumnya adalah suci. Dengan bila kita basuh dia. Baik. Tu ya. Okey. Jadi mana tak termasuk dalam makna najis tu. Jika yang keluar daripada kubur atau tubuh tu keras. Seperti biji-bijian. Makan rambai, makan buah dokong, telan biji. Makan manggis, telan biji. Sekira-kira kalau ditanam, tumbuh balik. Macam orang dulu-dulu makan buah rambai. Mana ada buang biji, telan biji. Besok pagi, orang dulu mana ada tandas, tak ada. Kalau buah yang besar tu, buah pokok motan, buah pokok kelapa, buah pokok nyok, buah pokok langsak tu. Lama-lama kan biji tu tumbuh bercambah daripada apa? Daripada najis, daripada biji yang kemakan tu lah. Telan tu. Tumbuh. Jadi hukumnya apa? Hukumnya tak najis. Pasal apa tak najis? Sebab dia keras. Okey. Baik. Kalau tak faham ataupun ada soalan, setengah orang dia tak berapa faham bab ni. Ni saya dah baca kitab ni bertahun-tahun dah. Kemudian kata dia, demikian juga yakni tidak dihukumkan najis. Demikian juga yakni tidak dihukumkan najis tu. Cacing, demikian juga yakni tidak dihukumkan najis. Cacing yang hidup lah. Cacing tu keluar daripada dubur. Bukan keluar habis tak, keluar separuh je. Cacing tu lama dalam perut. Dia kata aku nak tengoklah dunia pula. Dia pun keluar jenguk kepada dia. Jenguk pula tu tengok dunia. Nampak tak nampak apa pun. Cacing tak. Tapi dia keluar. Nak dikira apa tu? Nak ke najis ke tidak? Hukumnya tiada najis. Yang ni tak najis hukumnya tu. Kenapa? Sebab dia masih hidup. Kalaupun dia bersalut dengan najis tu, maka hukumnya hanya mutanajis sahaja. Bukan hukumnya cacing tu najis. Kecuali lah kalau cacing tu sudah meninggal dunia. Sudah matilah. Bila cacing tu dah mati, maka barulah hukumnya najis. Pasal apa najis? Sebab bangkai. Hukumnya adalah bangkai. Najis lah dia. Okey. Jadi kata dia, cuma bila cacing tu kena najis sahaja. Yang dinamakan apa dia? Mutanajis, mutanajisun. Adanya mutanajisun. Maksudnya mutanajisun tu maksudnya sesuatu yang suci yang kena najis. Boleh dibersihkan dengan dicuci. Tak adalah siapa-siapa nak basuh cacing tu, tak. Kita kata dia mutanajis sajalah. Jadi mula kata mutanajis tu maknanya benda tu bukanlah najis. Dia hanya mutanajis. Macam contoh saya berkata tertelan duit, lepas tu buang air besar keluar, tu bab lain. Jadi maksudnya apa? Jadi duit tu bukan najis tu. Kalau kita ambil keluar tu, ambil basuh balik kan. Cucilah dia. Sucilah hukumnya. Okey, kemudian tetapi, tengok ya. Ini pun ada huraian juga tuan-tuan ya. Tetapi yang batu yang keluar daripada seseorang
yang disebut sakit karang. Yang ni sakit batu karang. Kencing tu batu karang. Dia panggil apa nama tu? Asid apa tu? Dia jadi apa? Asid apa nama tu? Saya tak tahu, tak ingat dah. Asid apa entah, tak ingat dah. Okey. Jadi kan, yang sakit karang tu, air kencing tu jadi keras. Okey. Itu najis. Itu najis tu. Pasal apa najis? Sebab dia terjadi daripada air kencing. Kerana ia sakit karang tu, terkumpul daripada air kencing. Tapi, batu karang tu kan ikut kata doktor lah. Dia terbahagi kepada dua. Yang satu terjadi daripada air kencing. Yang kedua terjadi daripada mungkin dalam beras ke, dalam ikan ke, ada pasir-pasir kita makan sekali. Yang tu tak najis tu. Pasal apa? Sebab dia pasir. Batu yang terkumpul. Katalah kita makan nasi tertelan. Dalam beras tu ada batu. Tertelan. Jadi lama kelamaan batu tu timbul lagi. Akhirnya keluar. Yang tu tak najis. Kenapa? Sebab asalnya batu. Kalau appendix ni bukan batu. Appendix ni dia tersumbat, dia punya ada satu yang kat perut kita, kat usus tu dia ada. Itu bukan. Ini memang batu betul. Sakit karang. Dia yang sakit karang tu kalau yang jadi pada air kencing tu sifat dia macam mana? Sifat dia tu kan mudah kita hancur, mudah dihancurkan. Jadi warnanya kekuning-kuningan. Tapi kalau yang terjadi daripada batu, betul-betul batu yang kita telan tu, dia keras dan berwarna hitam ataupun berwarna coklat. Itu tak najis tu. Sebab itu batu yang kita terjadi daripada ikan ke, daripada beras ke, kita makan nasi tu. Yang tu tak najis. Yang jadi daripada air kencing saja yang hukumnya adalah najis. Macam nak tahu? Dia yang jadi pada air kencing tu warnanya kekuning-kuningan dan dia bila kita tindah macam tu dia jadi serbuk. Ni saya cerita ni, boleh cerita ni kenapa macam mana ni? Dapat tahu kat mana? Oh, kawan-kawan saya banyak kena kencing, air kencing sakit karang ni banyak. Banyak yang kena macam tu. Saya tengok dia kencing tu kadang-kadang tembak tu bukan air, keluar batu. Tu tembak. Masa bila tembak tu ada dekat air kencing tu batu-batu. Kalau yang besar dia takkan keluar dengan air kencing. Dia kena ambil, dia kena dioperate. Ada yang pernah dia keluar daripada pundi kencing seorang kawan saya ni sebesar telur ayam. Sebesar telur ayam tu keluarnya. Baik. Itu najis lah. Pasal apa? Sebab itu terjadi daripada air kencing. Baik. Okey. Jadi manakala benda yang keluar daripada lubang lain selain daripada kubur dan dubur, hukumnya suci. Tapi bukan semua suci. Tak. Sebab tu dia ada melainkan. Melainkan muntah dan air liur basi. Air liur basi. Air liur basi tu dia ada tanda. Tapi kan air liur basi ni kan, dia hanya ada pada orang yang sudah dewasa tau. Kalau kanak-kanak yang menyusu tu, yang umur 6 bulan, yang umur 2-3 bulan tu, itu tak ada air liur basi tu. Dia tak makan apa-apa lagi. Dia tak makan burger, dia tak makan KFC lagi. Tapi bila dah dewasa, dah tumbuh gigi, dah makan benda-benda lain, yang tu yang ada air liur basi tu. Jadi air liur basi tu dia warnanya kekuning-kuningan dan berbau busuk tu. Baik. Jadi okey. Kalau jenis buah sir terkeluar sesuatu, Ustaz, yang itu tu buah sir tu bukan keluar sesuatu yang terasing daripada tu tak. Mana itu dubur tu yang terkeluar. Itu bukan najis tu, itu juzuk badan. Itu juzuk badan orang yang buah sir tu dia keluar kan, dubur terkeluar.
Dia punya otak-otak tubuh tu keluar. Itu basir. Jadi yang itu tu bukan najis tu. Itu juzuk badan kita tu. Juzuk badan kita kan. Baik. Okey. Yang ni air basi. Yang keluar dari dalam tembuni makanan. Yakni tembuni tu maksudnya ialah tempat kisaran makanan. Okey. Itu kata air basi tu. Jadi dia keluar daripada daripada usus besar kita tu. Keluar dia sampai ke mulut. Lepas tu dia warna dia ke kuning-kuningan dan baunya busuk. Kedua-duanya najis. Mana kedua-dua tu? Muntah dan air liur basi. Jadi kan bila kata macam ni kan seolah-olah kan yang keluar najis tu, yang keluar tu daripada lubang-lubang belaka. Saya teringat dulu tuan-tuan. Saya teringat masa ngaji dulu ni. Tapi bukan baca kitab ni lah. Masa saya ngaji di Pondok Lanai dulu. Pondok Misbahul Falah. Bangor Berangan, Parit Panjang, Baling, Kedah. Masa tu lah pondok yang first kali saya mengaji tuan-tuan. Itu ngaji tu masa tu lepas SPM. Umur dah 20 lebih dah masa tu. Baru masuk ngaji. Bila sebabkan kita tak ada basic. Kita diletak dalam kelas budak-budak. Umur 12 tahun, 13 tahun. Kita dah 20 lebih lah. Malu kalau kita tak dapat jawab. Tapi macam mana kita nak ngaji juga kan. Sistem pondok macam itulah. Baik, jadi kan tuan-tuan. Satu hari seorang ustaz ni, nama ustaz tu Ustaz Zainul Arifin. Ingat lagi rupa dia sama. Lebih kurang umur saya je Zainul Arifin tu. Tapi sebabkan dia ngaji pada kecil, dia dah alim, dia ngajarlah. Saya tak reti apa-apa, ngaji je lah. Masuklah umur budak umur 13, 14, 12. Macam tu lah. Lepas tu kan, ada ustaz tanya seorang budak ni. Saya tak ingat nama dia. Rupa ingat. Dia tanya. Apa makna najis? Jadi budak tu jawab. Tiap-tiap yang keluar daripada lubang, hukumnya najis. Jadi ustaz tu kata, kalau gitu, mu pun najis. Kalau macam tu, kamu pun najis, dia kata. Mu terobek ke lubang juga, dia kata. Kamu terobek ke lubang juga, dia kata. Kamu pun najis. Maka tuan-tuan, yang tu yang tergelak lah. Gelak kan. Masa tu baru ngaji kan. Jadi kalau kita ambil takrif Imam Nawawi tadi, bukan satu yang keluar dari lubangnya, macam darah. Darah keluar, luka, darah tu keluar. Najis lah tu. Bukan keluar dari lubang, tak. Kadang-kadang ada nanah keluar daripada telinga, najis. Bukan lubang tubuh kubur, tak. Bukan mulut pun, telinga. Ada yang keluar daripada hidung, nanah yang keluar daripada hidung, darah yang keluar daripada hidung, najis. Sebab itulah Imam Nawawi kata, kullu mustakzarin, tiap-tiap benda yang diluati. Yang yamna'u sihhatas salah, yang menegah daripada sah sembahyang. Jadi maknanya benda yang menegah daripada sah sembahyang, maka semuanya adalah najis. Haitsu la murakhis, sekira-kira tiada keringanan pada syarak tuan-tuan. Jadi faham kata haitsu la murakhis tadi ni yang kita sebut tadi kan. Haitsu la mujawwir, la mujawwiz, tidak diharuskan syarak. Baik, ada juga yang hukumnya adalah dia tu najis, tapi sebabkan sikit, maka dihukumkan maaf. Najis tetap najis, tapi maaf. Yang ni kita termasuk dalam masalah yamna'u sihhatas salah. Katalah pakaian kita ni tuan-tuan pakaian kita ni, kita nak sembahyang ni, kita pun Allahu Akbar, rupanya dekat baju kita tu ada darah. Tapi darah tu sikit sangat. Memanglah darah tu najis, tetapi kalau sedikit, hukumnya dimaafkan. Dimaafkan. Jadi kalau macam tu, ada najis yang dimaafkan dan ada najis yang tidak dimaafkan. Macam berapa minggu lepas yang saya cerita, ada najis maaf pada air, tak maaf pada pakaian. Ada najis yang maaf pada pakaian, tidak dimaafkan pada air.
ada yang tidak dimaafkan pada kedua-dua sekali, pakaian dan air pun tak maaf. Ada yang dimaafkan pada kedua-dua sekali. Jadi yang tu kena kita tahulah. Sebab kita nak semayang ni nak bergantung kepada sah atau tidak sah semayang kita dengan tidak ada najis tu. Baik. Okey. Habis. Kemudian jadi Tuan Guru Haji Abdul Ghani ni dia letak macam tu pasal dia nak letakkan yang asing najis tu. Jadi yang dikata najis tu yang keluar daripada kubur dan dubur. Apa tu secara umumnya benda-benda lain yang najis. Jadi bukan semata-mata yang keluar daripada kubur ataupun dubur. Jadi ada najis juga yang bukan keluar daripada kubur dubur tu. Baik. Seperti najis-najis lain ada banyak. Bagaimana berikut? Darah. Darah tu hukumnya najis. Tapi darah ni kalau sedikit hukumnya maaf. Nanah. Nanah tak maaf. Walaupun sedikit sekalipun tak maaf. Apa yang panggil? La ya'fu anhu. Tidak dimaafkan daripadanya. Maksudnya kalau nanah tu sikit aja kena pakaian. Tak boleh bawa solat. Walaupun hanya sedikit. Setitik sahaja. Tak boleh. Tu hukum dia macam tu. Okay. Kemudian danur. Danur ni tahu tak apa dia danur? Danur ni kan kalau seseorang tu ada luka ataupun ada kudis, dia akan keluar air jernih. Dia akan keluar air yang jernih. Air jernih itulah dinamakan danur. Dinamakan danur. Jadi air jernih itu namanya danur. Itu najis tu. Kalau orang luka ke atau orang yang ada kudis ke, dia keluar air jernih. Itu punya najis tu. Dalam bahasa Melayu dinamakan danur. Okey. Kemudian susu binatang yang tak boleh dimakan. Itu bukan keluar dari kubur dubur. Keluar daripada lambung susu binatang tu. Keluar daripada teks binatang tu. Macam contohnya susu kucing najis tu. Susu kucing najis. Susu anjing dengan khinzir tu dah pastilah sebab dua-dua tu najis kan. Macam binatang kucing tu tak najis. Tapi susu dia najis. Baik. Kemudian kata dia arak. Arak ni ialah sesuatu yang cair kullu ma'in muskirin. Tiap-tiap satu yang cair yang memabukkan. Maka hukumnya adalah najis cair dan memabukkan. Tak termasuk dalam najis. Dia memabukkan tapi dia tak cair. Dia keras, dia beku. Maka hukumnya tak najis. Walaupun kalau kita makan dia memabukkan, menghilangkan akal sekalipun. Kalau macam itu kan tuan-tuan, yang ni jangan salah faham tau. Jangan salah faham ni kita ngaji ni. Takut nanti ada yang tersalah faham pula. Takut nanti ada yang tersalah faham pula. Okey, tuan-tuan pernah tengok tak dadah? Dadah ni kan memabukkan. Adakah dadah tu najis? Umpamanya heroin. Heroin tu dia serbuk. Dia bukan cair. Heroin, morfin, ais. Apa lagi? Itu semuanya bukan berbentuk cair tu. Kalau ais tu kan dia macam hablo tu. Saya pernah tengok masa AADK buat apa? AADK buat pameran tu saya tengok, oh ini rupa ais ni kan. Dia seperti hablo tu. Jadi seperti luksina macam tu. Dia bukan cair. Tapi kalau dibakar, dihisap dia, maka hukumnya adalah memabukkan. Haram. Tapi hukum haram tu bukan pasal najisnya. Baik. Sebab tu, okey. Nanti kan, bukan kata, jangan kata gini. Kalau dia tu start, boleh start lah. Bukan masalah boleh start atau tidak. Kita nak hukum ais, morfin, heroin tu najis ke tidak? Umpamalah kan, ada orang dia ambilnya morfin tu dalam tiup, dalam straw tu,
letak dalam poket dia. Adalah panjang tu straw kot lah. Saya tengok dalam tu dia ada panjang-panjang tu. Harga dia bergantung kepada panjang pendek straw tu dan straw tu. Tak morfin yang serbuk tu. Ais tu ada mampak tu. Dia tengok besar kecil lah. Tu kata AADK tu lah. Bukan kata saya pengedar pula. Nanti kata saya mengedar dadah pula. Saya tahu tu saya ambil tahu pasal tujuan nak mengajar anak-anak cerita lah. Baik. Tujuan bukan nak ambil tahu pasal pengedar dadah. Bukan. Okey. Jadi kan bergantung pada harga tu lah. Bergantung pada harga tu. Bergantung pada tu. Jadi ambil tiup tu, letak dalam poket. Dia pun Allahu Akbar. Sah tak semayang dia? Sah. Pasal apa kata sah? Kerana bukan najis. Dia bukan cair, bukan memabukkan. Tapi kalau arak. Kalau arak. Kalau arak tu cair. Macam okey. Dalam ni air ketum kita. Air ketum. Okey, air ketum ni kan boleh tak dia kata dia memabukkan? Tidak semua. Dia begini tau. Kalau di Kedah lah, di Kedah ni banyak lah sebab dulu-dulu kan orang kampung ni tuan-tuan ni dulu kan sebelum timbulnya air ketum ni, orang kampung dah makan lama dah tuan-tuan air ketum tu. Bukan tujuannya untuk mabuk. Tujuannya ialah untuk ubat darah tinggi lah. Pasal dia pahit. Jadi kan dulu-dulu orang tua-tua dulu dia rebus air ketum tu tuan-tuan tak campur apa-apa. Ambil bilangan ganjil. 3 lai, 5 lai, 7 lai. 9 lai, 11 lai, ikut mana orang tu tahan pahit lah. Maka dia rebus, minum untuk melancarkan perjalanan darah, untuk mengurangkan tekanan darah tinggi. Itu ubat dulu tu. Orang ambil bukan ubat lah, sebagai orang panggil suplemen kan orang dulu nak bagi zat. Yang jadi mabuk tu bukan pasal ketum macam tu. Yang pasal mabuk tu ialah campurannya. Dia campur dengan ubat batuk, dia campur dengan ubat kaki tiga, dia campur dengan Panadol, dia campur dengan Red Bull, minuman, dia campur macam-macam. Hatta tuan-tuan ada yang di Kedah tu, ditumbuknya ubat nyamuk tu yang hijau lengkor buat nyamuk tu. Tumbuk, blender, campur lah tu. Yang itu je. Adapun air ketum yang direbus air tu, itu tidak memabukkan. Lagi pula itu daripada daun tu tidak najis. Daun daripada herba. Jadi saya bukanlah nak mengatakan boleh minum. Kalau kita nak buat ubat, ambil air, jangan campur apa-apalah. Okey. Kemudian arak yang memabuk, satu yang cair yang memabukkan. Sekiranya air ketum tu sebab campuran tu menyebabkan hilang akal atau jadi mabuk pening, maka hukumnya air ketum tu juga adalah najis. Sebab itulah dalam hukum fiqh dan sebab kullu ma'in muskirin, tiap-tiap yang cair yang memabukkan, hukumnya najis. Macam arak tu lah. Arak kena pada baju arak tu. Kita ambil dalam segelas ke, curah kat baju, basah baju kita dengan arak. Dengan cap apa ni panggil cap anjing tu, apa ni, whisky, brandy. Allahu Akbar, semayang. Sah tak semayangnya? Tak sah. Kenapa tak sah? Kerana arak tu adalah najis. Baik. Okey. Tengok tiap-tiap benda yang cair memabukkan. Jadi kenapa tak dua ni? Arak tu khasnya bila sebut khamar. Khamar tu daripada perahan buah-buahan yang diperam. Nak jadikan arak ni tuan-tuan ya. Nak jadikan arak tu ambil air buah kan. Contohnya anggur. Diperam anggur tu dia keluar air. Jadi air anggur tu bila sampai satu masa bila diperam, dia akan jadi apa? Dia akan jadi berbuih-buih. Ketika tu lah jadi mabuk tu. Jadi itu masa tu lah najis. Itu arak. Arak ni biasa bila sebut dalam bahasa al-khamru tu ialah perahan buah-buahan yang diperam. Tapi kalau tak benda yang cair memabukkan, tidak semestinya buah-buahan.
asalkan memabukkan dia cair, maka hukumnya adalah najis. Macam tadi kan, air ketum. Sekiranya air ketum bukan buah pun daripada daun, tapi campuran campur, najis. Okey. Okey. Ni ada air tuak. Tuak ni kan tengok bahasa lah. Kalau tuak Kelantan tak najis. Kalau bahasa Kelantan kata tuak, itu tak najis tu. Pasal apa kata tak najis? Sebab tuak tu ialah air apa namanya? Air apa kalau Kedah kata air apa tu? Nira. Air nira. Nira, air nira. Tapi kalau di Kelantan dipanggil tuak. Jadi air nira tu kalau diperam lama-lama jadi mabuk. Tuak itu namanya tuak kalau bahasa sini. Kalau kata orang Sarawak kata tuak tu daripada air tapai tu diperam. Yang tu najis lah. Kalau menyebabkan mabuk sebab dia cair. Najis lah hukumnya. Okey, baik. Okey. Kemudian dalam kurungan tu tidak yang beku atau keras. Nampak? Jadi kalau yang beku, yang keras bukan cair, tak najis. Hukumnya tidak najis. Okey. Kemudian anjing, khinzir, kacukannya. Mana kacukan daripada kedua-dua ni, anjing dan khinzir ni. Walaupun dengan binatang yang halal sekalipun, hukumnya tetap najis. Okey. Dan segala bangkai, semuanya najis. Bila sebut bangkai, semuanya najis. Bangkai binatang, semuanya adalah najis. Walaupun kecil aja binatangnya apa? Semut. Semut, najis. Semut. Bila dia mati, bila semut tu meninggal dunia sahaja, maka hukumnya adalah najis walaupun dia tidak berdarah sekalipun. Jadi kalau kena pada pakaian kita ataupun kita tanggung dia, semut yang meninggal dunia tu ada dalam poket kita, melekat pada telekong sembahyang kita. Kita pun angkat takbir, Allahu Akbar, masa angkat takbir tu semut tu yang mati tu ada pada telekong sembahyang kita, ada pada poket jubah kita. Maka hukumnya sembahyang tu tidak sah walaupun hanya seekor semut. Sebab dia bangkai. Jadi bangkai yang tidak najis ni, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Jadi kan kalau bangkai ikan tu kan, kita boleh makan. Ikan tu mati dah. Dekat pasar tu tak ada jual ikan hidup. Kita kata ikan hidup, padahal bukan ikan hidup. Ikan tu semua dah meninggal dunia dah atas meja tu. Semua dah meninggal dunia dah. Pada ikan atas meja tu kan, ikan jenahaknya, ikan kembungnya, semua dah mati dah kita beli tuan-tuan sekalian. Jadi ikan tu tak perlu disembelih untuk kita makan dia. Walaupun dah mati sekalipun. Kalau orang tanya tuan-tuan, kenapa ikan ni kalau kita nak makan dia tak perlu sembelih? Sebab dalam hadis Nabi kata, jadi kalau kata bangkai binatang laut, maka hukumnya adalah suci. Masuk suci itu apa? Maksud dia ialah boleh dimakan tanpa sembelih. Tapi ikan tu sendiri, kalau masih lagi dengan perut-perutnya kita tak buang, najis lah. Najis lah hukumnya. Dan belalang. Jadi belalang tak perlu sembelih. Kalau kita nak makan dia boleh. Boleh kita makan dia belalang tuan-tuan. Sama bangkai manusia. Walaupun dia kafir sekalipun, dia mati. Tapi dia kafir. Maka hukumnya suci. Bangkai anak Adam tu hukumnya adalah suci. Baik. Kemudian kata dia, bahagian najis. Najis tu ada beberapa bahagian. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita berhenti cakap dulu bahagian najis. Ada soalan tak? Ustaz, boleh Ustaz ulang tak? Dalam 5 minit pertama tadi macam tak clear kan? Ya. Masa mula-mula. Okay, baik. Nanti ini yang tak clear tu saya rasa masalah definasi kot. Definasi dalam kitab ni
Dan dalam kitab Idaman Penuntut dengan kitab rujukan saya, kitab Taqrirus Sadidah. Taqrirus Sadidah karangan Habib Zain bin Smith ni, dia lain dia punya definisi. Dalam kitab ni dia kata tiap-tiap benda yang cair atau lembut keluar daripada dubur atau kubur hukumnya najis, melainkan air mani tak najis hukum dia. Tapi dengan 3 syarat tadilah. Dengan 3 syarat tadi. Yang hukum air mani tu tak najis dengan 3 syarat. Mana syarat yang pertama? Jangan air mani tu bercampur dengan sesuatu yang najis. Seperti bercampur dengan air mazi. Air mazi tu hukumnya najis. Bercampur dengan air mani tu. Maka hukumnya air mani tu najis. Yang kedua, syaratnya air mani tu jangan bercampur dengan air mani orang lain. Maka kalau bercampur dengan air mani orang lain, maka hukumnya adalah najis. Dan yang ketiga, air mani yang pertama kali, yang first keluar tu. Bukan first kali, maksudnya first time keluar, tak. Maksudnya yang keluar tu banyak kali lah keluar. Tapi keluar tu kali pertama keluar dengan tidak sebab lain. Umpamanya bukan sebab jimat, sebab mimpi keluar. Tu keluar. Maka yang tu hukumnya tidak najis. Tapi kalau dengan sebab jimat tu keluar bercampur dengan air mazi dan sebagainya, maka hukumnya adalah najis. Baik. Jadi kan bila sebut tiap-tiap benda yang cair yang keluar pada kubur dan dubur. Bukan semuanya yang lembut tu keluar pada kubur dan dubur tu najis. Umpamanya baby. Baby tu keluar pada lubang juga kan. Keluar pada kubur juga. Tapi takkan nak kata baby tu najis. Baby tu hanya dinamakan mutanajis. Mutanajisun. Boleh dibasuh, dicuci. Cucilah budak tu. Tengok ya. Tapi kalau takrif Imam Nawawi lebih detail, lebih tepat. Apa Imam Nawawi punya definisi? Najis tu. Najis di sisi Imam Nawawi dia kata kullu mustakzarin. Tiap-tiap benda yang diluati. Benda yang kita jijik. Tapi yamna'u sihhatas salah. Yang menegah daripada sah semayang. Maka hukumnya najis haisu la murakhis, sekira-kira tiada ada keringanan pada syarak. Jadi tak kira lah sama ada dia keluar daripada kubur atau dubur. Kalau jijik je benda tu dan ada hukum syarak menegah daripada sah semayang kalau kena dia, maka hukumnya adalah najis. Keluar pada telinga, keluar pada mulut, keluar pada hidung, keluar pada badan, ataupun terasing perut ikan, tahi ikan, tahi lembu, itu bukan keluar pada muka badan, juzuk badan kita, najis belaka tu. Baik. Okey. Baik, ada lagi soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Apa dia Cik Syawal? Okey. Macam mana dengan apa tu? Kalau tadi kan danur tu kan? Macam orang yang tangan dia melecur kan ada air bersih tu. Yang tu kalau macam terpecah kena baju. Ya. Itu satu. Yang kedua sekali dengan apa? Tahi cicak melekat dekat baju. Okey, tahi cicak tak maaf tu. Tahi cicak dengan kalau tangan melecup dia mengelembung keluar air, najis tu. Jadi dua-dua tu hukumnya najis yang tidak dimaafkan. Jadi maknanya kalau mengelembung, kemudian cucuk keluar air, maka hendaklah kita basuh. Sebab itu dinamakan air danur. Hukumnya adalah najis. Tahi cicak pun sama juga. Tahi cicak ni kan sama ada yang warna putih tu atau yang warna hitam tu, dua-duanya adalah tahi cicak. Bukan kata yang putih tu tak, yang hitam je tahi cicak, yang putih tu suci. Tak boleh. Sebab dia berak sekali keluar macam tu. Saya pun heran kenapa Allah buat tuan-tuan sekalian tahi cicak tu ada putih hitam. Tu Allahu'alam. Tapi yang kalau tengok cicak tu tengah berak, kita tengok
mesti dia keluar putih, hitam tu keluar. Jadi yang putih tu tetap hukumnya najis. Yang hitam tu najis juga. Wallahu alam. Okey. Baik. Faham? Alhamdulillah. Ustaz, tadi kan saya tanya pasal buasir tu sebab saya ada terdengar dulu dah lama dulu tapi saya tak berkesempatan nak tanya balik. Sebab orang tu cakap, dia kata kalau keluar benda tu, sebab saya pun saya tak pernah ada buasir, saya tak faham, saya tak tahu kan. Yeah. Tapi bila saya teringat balik, sebab dia kata kalau boleh nak solat tu sebelum ambil wuduk, dia kata masukkan balik. Saya tak faham juga benda tu. Itulah dia takut dikhawatiri najis macam tu. Okey, dia bukan masalah yang keluar tu najis. Yang keluar tu ialah otot di dalam dubur tu. Jadi otot dalam dubur tu kalau dia keluar, takut-takut ada darah. Takut-takut ada darah ataupun takut-takut ada najis pada otot tu. Jadi sebab tu dia suruh masukkan. Kalau dimasukkan, maka tidaklah dihukumkan najis. Pasal apa? Sebab dia bukan duduk di luar. Yang kata najis tu apabila duduk di luar. Bila duduk di luar tu baru hukumnya najis. Sebab itulah biasanya orang suruh masukkan. Lagipun kalau dia keluar, dia tak selesa sebenarnya. Kalau dia sembahyang, dia tak selesa. Sebab nak duduk tahiyat awal tu, dia terkena dubur yang keluar, otak dubur yang keluar tu. Jadi apa ni yang saya boleh cerita ni pasal banyak orang kena, kawan-kawan pun banyak kena. Jadi kita pun dengar cerita dia macam itulah. Dan imam kita Syafi'i pun, imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i ni tuan-tuan ya, penyakit dia tu ialah penyakit buasir lah. Biasanya penyakit buasir ni tuan-tuan pasal apa? Sebab duduk lama. Imam Syafi'i tu dia mengajar duduk lama, berjam-jam duduk. Jadi yang tu pun boleh jadi punca kepada kena penyakit buasir tu. Jadi Imam Syafi'i kalau dia duduk mengajar tu kan, bila dia kena penyakit buasir tu, dia duduk atas tempayan. Tempayan tu letaknya papan dan papan tu dilubangkan supaya darah tu menitik masuk dalam tempayan. Macam tu sekali. Meninggalkan mengajar, tidak sekali-kali Imam Syafi'i tu tidak sekali-kali meninggalkan pengajian walaupun dia sakit sekalipun. Dan Imam Syafi'i meninggal dunia akibat daripada penyakit buasir ni lah. Wallahu alam. Ada lagi? Ada soalan lain? Seminit dua lagi boleh insya-Allah. Ada soalan dah? Ini ada yang tanya doa akhir ustaz tu boleh bagi makna tak? Doa ni tuan-tuan kan, saya dah amalkan doa ni lama dah. Doa ni kan doa daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan saya tak mampu nak terjemah doa ni. Sebab bahasa dalam doa ni terlampau tinggi sangat. Jadi saya minta maaf. Saya bukan tak nak terjemah. Saya takut terjemahan saya salah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika dia membaca doa ni atau dia mengarang doa ni, dia dalam keadaan mabuk Tuhan. Bukan mabuk ketum, mabuk Tuhan. Dia sedang fana. Dia sedang fana. Dia ni seorang wali Allah. Seorang daripada anak cucu cicit Rasulullah ni. Syekh Abu Bakar bin Salim, tuan-tuan sekalian. Jadi doa dia ni kan bahasa dia terlampau tinggi. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Bukan saya tak nak terjemah. Ada yang terjemah. Tapi kalau ni tanya pada saya sendiri, saya bukan tak nak terjemah.
tapi saya takut nak terjemah. Takut tak sama dengan yang dimaksudkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Wallahu a'lam. Minta maaf banyak-banyak. Tapi kalau nak doa tu boleh. Saya boleh bagi doa tu. Saya boleh bagi. Saya boleh dalam bentuk PDF pun boleh. Dalam bentuk PDF boleh. Dalam bentuk PDF boleh bagi doa tu. Tapi kalau ada juga yang daripada ulama Indonesia yang menterjemahkan doa tu ada. Tapi kalau nisbah tanya pada saya minta maaf banyak-banyak. Bukan tak nak terjemah, saya takut tersalah. Sebab saya ni bukanlah orang yang reti sangat bahasa Arab pun. Tak reti sangat bahasa Arab tu, tak pandai. Takut salah. Salah pada apa ni? Maksud Syekh Bakar bin Salim tu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada. Ada. Okey. Eloklah. Dah 10.30. Jadi nanti kita akan baca pula bahagian najis. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata', ya khafiyya lutuf, ya jamil sana', ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa laka manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal jaka ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir وتيسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك الله بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك الله بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك ثقتنا ورجاؤنا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وآمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Sama-sama kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan Guru telah memandu kami. Jangan pakai Tuan Guru lah. Saya orang biasa je. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Jazakallah khair. Barakallah. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.